Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbahasan kita kali ini mengenai 5G. Adakah ianya agenda barat? Di medan impian kita sekarang jelas berada dalam pancawarna kejayaan teknologi bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Frekuensi demi frekuensi diberi nafas baharu agar manusia terus berkembang seiring dengan masa dan ketamadunan di era pasca global ini. Tidak ketinggalan frekuensi internet yang berkembang dari 1G hingga ke 4G. Namun pada hari ini telah terciptanya 5G yang mempunyai kecepatan atau kelengahan 1 milisaat. Ianya mampu manusia sentiasa berhubung dan memudahkan manusia sejagat. Membuat carian internet dan teknologi barat ini banyak kelebihannya dan mempunyai banyak keburukannya. Adakah mata kita telah dilelapkan dengan kecanggihan zaman moden sekarang? Jadi sebenarnya apakah itu 5G dari sudut pandangan ilmiahnya? Dalam telekomunikasi, 5G ialah piawaian teknologi generasi kelima untuk rangkaian seluler jalur lebar yang syarikat telefon seluler mula digunakan di seluruh dunia pada 2019 dan merupakan pengganti yang dirancang kepada rangkaian 4G yang menyediakan sambungan kepada kebanyakan telefon bimbit semasa. Kelajuan 5G boleh dicapai mencecah 1.5 G sesaat dalam satu ujian yang dilakukan, dan keupayaan teknologi 5G ini bukan sahaja mampu memberikan pengalaman internet yang berkelajuan tinggi pada kadar 10 hingga 100 kali ganda berbanding teknologi 4G, ianya juga datang dengan sambungan yang lebih berkualiti. Buat penggemar filem, teknologi 5G amatlah dinantikan kerana anda hanya perlu beberapa saat untuk menyiapkan muat turun filem kegemaran anda pada kualiti HD berbanding sebelum ini dengan kadar lengahan atau lebih dikenali sebagai latency pada sekitar 20 milisaat. Dengan teknologi 5G, kadar lengahan ini menjadi sangat minimum, iaitu sekitar 1 milisaat. Kadar lengahan ini membolehkan kawalan peranti pada jarak jauh menjadi lebih cekap dan jitu. Selain itu, teknologi ini juga mampu menghubungkan sejuta peranti pada keluasan 1 km persegi berbanding teknologi LTE yang hanya mampu menghubungkan 1000 peranti dalam keluasan yang sama. Lebih mudah. Apakah 3 sifat utama 5G? Yang pertama, mempunyai kelajuan yang tinggi. Yang kedua, kadar lengahan yang rendah, iaitu hanya 1 milisaat berbanding 4G sebelum ini kadar lengahannya 20 milisaat. Yang terakhir, mampu menghubungkan lebih banyak peranti bagi 1 km persegi. Jadi, kita dapat lihat bahawa dari sudut pandangan ilmiahnya, 5G mempunyai banyak kelebihan dan tidak kurangnya mempunyai pelbagai kekurangan, iaitu mempunyai agenda tersendiri daripada Yahudi dan ia merupakan fitnah akhir zaman. Adakah mata kita terus dilelapkan dengan kecanggihan teknologi sekarang, ataupun kita perlu buka mata untuk melihat dunia sekarang berada di dalam kancah yang sangat tidak baik? Alhamdulillah, saya telah menerangkan tentang 5G dari sudut pandangan ilmiah. Tapi tahukah kita semua, 5G juga merupakan banyak agenda yang diwara-warakan, seperti apakah kesan baik dan buruk, dan kesan pada manusia dari segi kesihatan mental dan fizikal, dan adakah hubungan manusia dan teknologi dapat merosakkan hubungan ketuhanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Jadi, apakah keburukan 5G yang sebenarnya ditutup oleh pihak penceritanya? Jadi, perbahasan seterusnya akan dibentangkan oleh student yang seterusnya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, pesan kepada kesihatan. Pemberikan syarikat kini mendahului dalam teknologi ini. Pada sedar akhbar Jun 2016, Pesuruhjaya FCC Tom Wheeler mengumumkan penemuan spektrum radio frekuensi rendah, tinggi dan sederhana. Tetapi tiada kesan kesihatan dilaporkan. Oleh bagaimanapun, anda harus sedar bahawa ini sangat berbahaya. Beribu-ribu kajian telah mengaitkan pendedahan rendah kepada sinar RF tanpa wire dengan banyak kesan biologi yang buruk kepada badan. Antaranya ialah kerosakan DNA, kerosakan oksidatif, gangguan metabolisme selular, peningkatan kebetelapan penghalang darah otak, mengurangkan tahap melatonin dan gangguan metabolisme glukosa dalam otak. Seterusnya, kerosakan kulit. Kami bimbang tentang bagaimana gelombang baru ini akan menjejaskan kulit. Terdapat antara 2 hingga 4 juta kelenjar peluh dalam badan kita. Dengan ini,
Dengan kata lain, kulit manusia yakni epidermis dan dermis bukan sahaja menyerap 90% daripada gelombang ini, tetapi juga menjana lebih banyak tenaga elektrik. Tetapi kesempurnaan penyelidikan ini terhadap manusia masih belum jelas. Tindakan gelombang ini menimbulkan kesakitan fizikal pada kulit kita serta banyak penyakit kulit dan kanser. Seterusnya ialah kerosakan jantung. Kajian 1992 di Rusia mendapati bahawa frekuensi dalam julat 53 hingga 78 GHz, yakni penggunaan 5G, mempunyai kesan ke atas penyakit jantung menunjuk tekanan pada tikus. Satu lagi kajian mengenai kulit katak yang terdedah kepada gelombang ini menunjukkan perubahan dalam kadar denyutan jantung. Dan seterusnya, kesan terhadap sistem imun. Pada tahun 2002, satu eksperimen telah dijalankan ke atas kesan sinaran gelombang mikro 4 GHz ke atas darah tikus yang sihat. Eksperimen ini membuat kesimpulan bahawa pendedahan tikus yang sihat kepada EHF-EMR yang rendah mempunyai kesan ketara pada penanda imun bukan spesifik. Seterusnya saya akan menyambung teknologi maklumat dalam perspektif Islam. Teknologi maklumat dan komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam. Ini hasil daripada pencapaian dan kebijaksanaan yang digunakan Allah SWT. Bagi orang Islam, kemajuan dan kehebatan pencapaian yang dihasilkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menggunakan dengan tujuan yang baik dan bermanfaat. Dunia hari ini sangat berkait rapat dengan komputer dan internet untuk memudahkan urusan manusia dalam pendidikan, perbankan, perusahaan, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Al-Farabi mengkelaskan ilmu teknologi sebagai ulum at-ta'lim, manakala Imam Ghazali menyebut sebagai ulum al-aqliyah. Islam telah menegaskan kepada manusia supaya mengintegrasikan perkembangan ilmu teknologi dengan ilmu-ilmu lain dengan tujuan ubudiyah, yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini bagi menyimbangkan kemahuan manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sumbangan Islam terhadap teknologi maklumat bukan sahaja menjadikan orang Islam menjadi pakar atau pembangun teknologi, tetapi untuk meletakkan dasar atau konsep teknologi untuk manusia dengan hala tuju yang betul. Sebagai contoh, membuat laman sesawang yang boleh memberi manfaat pada manusia serta terhindar daripada unsur-unsur fitnah, palsu, penyelewangan dan sebagainya. Pembangun teknologi maklumat bermaklumat bagaimana menghubungkan kait kemajuan teknologi dengan kemajuan kerohanian. Teknologi maklumat sepatutnya dibangunkan demi memelihara dan meningkatkan kehidupan manusia di samping tidak mengenepikan soal akidah, akhlak dan syariat. Sejarah mencatatkan bahawa kelalaian manusia yang hanya mementingkan teknologi tetapi mengenepikan soal akidah, akhlak dan syariat telah membawa kehancuran masyarakat. Contohnya, kemajuan kerajaan Fir'aun di Mesir telah musnah kerana meninggalkan unsur kerohanian dan akidah kepada Allah SWT. Umat Islam seharusnya mengikuti perkembangan dan pembangunan teknologi maklumat pada hari ini supaya tidak ketinggalan dalam kemajuan dunia yang terus maju dan berdaya saing. Sebagai Muslim, seharusnya dapat melibatkan diri secara aktif dan menjadi penyumbang utama untuk melahirkan satu masyarakat bertamadun bercirikan kebenaran seperti yang terkandung dalam ajaran agama. Masyarakat Islam sekarang amat memerlukan golongan berilmu dan berhikmah dalam membangun teknologi maklumat secara bertamadun. Namun begitu, perkembangan teknologi maklumat ini juga banyak disalahgunakan sehingga ia telah memberi kesan negatif kepada umat Islam dari sudut akidah, akhlak dan syariat. Dari sudut akidah atau kepercayaan telah banyak unsur-unsur dan usaha-usaha untuk merosakkan pegangan akidah di dalam sesawang alam maya seperti fahaman ajaran sesat, fahaman syiah, fahaman liberal dan sebagainya. Perkara ini sangat membimbangkan terutama kepada umat Islam yang kurang memahami asas-asas akidahnya secara mantap. Penyalahgunaan teknologi maklumat sudut akhlak pula wujud unsur-unsur lucah dan gejala hedonism sehingga membelakangkan nilai-nilai ajaran akhlak dalam agama. Penyalahgunaan dalam syariat iaitu maklumat yang salah dalam pelaksanaan ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Oleh itu, umat Islam perlu ilmu agama yang kuat supaya tidak terpedaya dan dapat menolak unsur-unsur ajaran yang bertentangan dengan Islam. Seterusnya, dengan kemunculan 5G, ia menjadi fitnah kepada akhir zaman. Apabila 5G ini dilancarkan, 3 frekuensi utama yang digunakan dalam melancarkan skop 5G-nya. Frekuensi yang pertama ialah low frequency, yang kedua ialah very low frequency dan yang terakhir ialah extremely low frequency. Jadi apakah sebenarnya frekuensi?
Kuantiti frekuensi dalam bidang sains merupakan ukuran jumlah kejadian satu peristiwa berulang dalam seunit masa. Unit SI bagi frekuensi ialah Hertz, yakni H dengan Z. Frekuensi sebenarnya tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, jadinya ianya halus dan tidak terlihat. Menurut Ustaz Auni, frekuensi tersebut mampu menyampaikan bisikan kepada manusia. Bisikan-bisikan halus tersebut mampu menembus otak dan pemikiran secara tidak langsung dapat mengawal otak manusia. Sebagai contoh, frekuensi tersebut dapat memberi bisikan untuk seorang bunuh diri atau membunuh orang lain. Data juga menunjukkan kes bunuh diri kian meningkat. Sebelum ini, media melaporkan kes bunuh diri di dalam Malaysia meningkat 81% dengan 1,142 kes dilaporkan pada 2021 berbanding 631 kes pada 2020. Jumlah itu adalah berdasarkan rekod polis Diraja Malaysia PDRM yang turut melaporkan 467 kes bunuh diri dalam tempoh 6 bulan pertama pada 2022. Jadi apakah ini terjadi dengan sengaja? Mungkin ia difikirkan seperti tidak masuk akal, tetapi telah banyak falasi-falasi dan fitnah yang telah berlaku. Cuma mata kita ditutupkan dengan kecanggihan teknologi. Sesuai dengan agenda negara barat yang ingin mengurangkan penduduk bumi bagi mengawal bekalan makanan. Data juga menunjukkan bahawa penduduk dunia dianjurkan mencapai 8.8 bilion menjelang 2100. 2 bilion lebih rendah berbanding anggaran semasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Satu kajian diterbitkan hari ini turut meramalkan perubahan kuasa baharu global yang dibentuk oleh penurunan kadar kesuburan dan penduduk berusia lanjut. Menjelang akhir abad ini, di 183 daripada 195 negara, jika tidak mengambil kira kebanjiran pendatang asing, penduduknya akan berkurang sehingga bawah paras yang perlu untuk mengekalkan keseimbangan. Hal ini adalah menurut laporan pasukan penyelidik antarabangsa dalam The Lancet. Lebih 20 negara termasuk Jepun, Sepanyol, Itali, Thailand, Portugal, Korea Selatan dan Poland akan menyaksikan jumlah penduduknya susut sekurang-kurangnya separuh. Hologram juga telah dicipta. Mungkin ramai yang tidak tahu apakah itu hologram. Hologram ialah image 3 dimensi yang terhasil daripada rakaman gelombang cahaya yang diseratkan hasil pemancaran bersumberkan laser ke atas objek sasaran. Seperti mana juga sebuah rakaman suara itu menyimpan getaran dan gelombang bunyi yang dihasilkan objek untuk dimainkan kemudian. Jadi hologram kita dapat melihat entiti tersebut dengan secara berhadapan. Dan persoalannya, apakah cara mereka lancarkan hologram ini? Mereka menggunakan frekuensi tersebut dengan kelajuan 5G. Jadi hologram tersebut seolah-olah kita dapat bercakap dengan Tuhan. Dan itulah antara agenda tersembunyi bagi menggaburi mata manusia. Jadi fitnah akhir zaman ini sangatlah berat bagi kita umat manusia. Jadi antara akhirnya, semoga kita tidak tertipu dengan hasutan atau bisikan daripada agenda yang menyimpang.